Alright, peta satu menunjukkan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Okey, jom kita tengok. Baik, bila kamu tengok yang A. Okey, yang A ini terletak di kawasan ini. Agak-agak kamulah ni hutan apa ni? Hutan apa kat sini ni? Siapa boleh bagi tahu? Lokasi tumbuh-tumbuhan semula jadi. Ni hutan apa ada kat sini? A ni? Anyone here? Hutan hujan tropika. Okey, baik. So itu adalah jawapan yang tepat. Kerana di situlah hutan hutan hujan tropika. Betul ke? Betul ke? Okey, hutan hujan tropika. So kita rasa okey, bolehlah. Okey, hutan hujan tropika. Yes. Bukan. Okey, hutan hujan tropika. So kita boleh terima itu sebagai hutan hujan tropika. Kerana apa Kerana kalau kita lihat cikgu bulatkan tu, itu adalah kawasan taman negara. Itu taman negara Taman Negara Tahan. Jadi Taman Negara Tahan ni adanya hutan hujan tropika. Yes. Baik. Kemudian kita tengok yang B. Kalau yang B ni, kalau siapa yang tak dapat ini memanglah. Kalau dekat itu kat mana tu cikgu? Itu di Terengganu. Tengok betul-betul itu di Terengganu dan juga di tepi pantai. Nampak tak kat sini? So itu dipanggil bukan Tanah Abang, Rantau Abang. Bukan Tanah Abang, Aaron. Rantau Abang. So di situ hutan pantai. Rantau rantau kakak pun boleh juga kalau ada kakak lah. Okey, baik, hutan pantai. Okey. Baik. Kemudian yang C ni cikgu. Siapa boleh bagi tahu hutan apa di situ? Okey. Hutan gunung. Are you sure hutan gunung? Gunung apa kat situ ada? Okay. Kenapa tak hutan gunung? Cikgu, A tu Banjaran Titi Wangsa. Tapi kenapa HHT tu? Okey. Kenapa tak? Okey, Banjaran Titi Wangsa. Okey, kamu yakin tu Banjaran Titi Wangsa? Kamu yakin tu Banjaran Titi Wangsa? Sebab Banjaran Titi Wangsa kat sini. Dia dekat sini. Okey, di sini. Okey. So yang ditunjukkan kat sini. Nampak? Okey, sebab itu perbezaan tempat itu. Perbezaan lokasinya. Baik. So kalau kita lihat di sini, okey, untuk yang C itu adalah hutan paya air tawar. Kenapa cikgu tahu itu hutan paya air tawar? Kerana kalau kita lihat di sini, di sini ada kawasan iaitu kat sini ada, dekat situ ada Tasik Bera dan Tasik Chini. Tasik Bera, Tasik Chini adalah hutan paya air tawar. Okey. Hutan paya air tawar. Okey. It's okay Sasi. This is learning process. Dia tasik semula jadi itu. So itu hutan paya air tawar. Baik. Kemudian kalau kita lihat di sini yang D ni, okey. Okey. So yang D ini di pinggir-pinggir Selangor. So pinggir-pinggir Selangor dia ada hutan paya. Hutan paya air masin. Betul. Hutan paya air masin. Baik. Kemudian yang E. Kita kena exact, betul-betul exactly. Okey, yang E ni kat mana? Kita tahu E ni adalah di sini. Ada satu banjaran di sini dipanggil Banjaran Crocker. Dan Banjaran Crocker itu adalah hutan gunung. Yes. Hutan gunung. Okey, hutan gunung. Baik. Mungkin nanti ada yang tanya, cikgu. Kita dah tulis 5 cikgu. Hutan hujan tropika, hutan pantai, hutan paya air tawar, hutan paya air masin dan hutan gunung. So yang F tu hutan apa cikgu? Yang F tu hutan apa cikgu? Di sini. Okey.
Kalau disunat. Okey. So hutan pantai. Kawasan yang telah diteroka. Apa dia Madia? Kawasan yang telah diteroka. Kawasan yang telah teroka. Jadi hutan apa? Okey. So itu dipanggil hutan juga. Tapi hutan hutan paya, iaitu paya air masin. Okey, hutan paya air masin. Ke air tawar. Okey, air masin air atau air tawar? Air. Kenapa? Paya air masin ke air tawar? Okey. Rasanya air tawar. Kerana apa? Okey, masin pula. Nak masin ke nak tawar ni? Nak masin. Okey, masin sebab dekat dengan laut. Okey. So kalau kita tengok betul-betul, okey, dia sebenarnya berhampiran dengan laut. Maknanya tepi laut. Bila tepi laut bermakna kita boleh terima hutan paya air masin, bukan kailan ikan masin. Kau kalau sebut bab ikan, bab makan semua, kau laju je Rayyan. Hutan paya air masin. So kenapa hutan paya air masin? Kerana dia berada di tepi laut. Sangat-sangat di tepi laut. Kawasan dia tu jadi sebab itu kita kata hutan paya air masin. Okey. Jadi inilah dia, okey, lokasi-lokasi taburan tumbuhan semula jadi di Malaysia. Okey. So kau ni makan nombor 1 ya. Baik. Okey, nombor 2. Senaraikan 4 faktor yang mempengaruhi tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. So apakah faktornya? Yang pertama iaitu faktor bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi. Kemudian faktor yang seterusnya iaitu kita tahu ianya faktor saliran. Kemudian juga faktor tanah, jenis-jenis tanah, dan juga yang keempat faktor iklim. Faktor iklim. So ada 4 faktor yang mempengaruhi tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Bentuk muka bumi, saliran, tanah dan juga iklim. Okey. Baik. Seterusnya, huraikan kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Maksudnya di sini, dia minta untuk kamu berikan apakah kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. So, kepentingan yang pertama iaitu apa? Dapat masuk syurga? Astaghfirullahaladzim, Aaron. Okey. Sebagai sumber apa? Yang kita ingat iaitu sumber perubatan. Membekalkan oksigen sumber perubatan. Okey. Itu yang pertama. Kemudian juga sebagai habitat. Habitat iaitu habitat hidupan liar ataupun habitat flora dan fauna. Flora dan fauna disayangi Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala. Kau jangan sampai cikgu cikgu berkhutbah kat sini. Baik. Tadahan kawasan. Tadahan hujan. Kawasan tadahan hujan. Okey. Dan satu lagi iaitu iaitu sumber bahan mentah iaitu sumber bahan mentah. So itulah kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Mengelakkan hakisan tanah. Boleh juga. Baik. Kegiatan-kegiatan yang menjejaskan tumbuh-tumbuhan semula jadi. Apakah kegiatan manusia yang akan menjejaskan tumbuhan semula jadi? Yang pertama iaitu penyahhutanan. Maknanya menghapuskan hutan secara kekal untuk dijadikan kawasan pertanian dan sebagainya. Kemudian yang kedua iaitu pembalakan. Betul. Penyahhutanan. H1 je kan? H1. H memang satu.
Pembalakan. Yang ketiga iaitu pengotongan pula. Pembakar luar, benda pembakar luar. Perikanan, tumbuh-tumbuhan semua jadi perikanan. Benda ni. Okey. Penyahutanan, pembalakan, lagi apa? Pembakaran terbuka. Okey. Okey, terbuka. Okey, pembakaran haram. Oh, ada pembakaran haram. Okey, ada pembakaran halal pun ada. Pembakaran halal ada. Okey, baik. Dan juga okey, iaitu penerokaan hutan. Okey, penerokaan hutan. So ini adalah antara aktiviti-aktiviti yang kegiatan manusia yang boleh menjejaskan tumbuh-tumbuhan semula jadi. So kesannya apa? Okey. Kesannya menyebabkan berlaku penerokaan hutan tu maknanya membuka kawasan hutan. Untuk dijadikan kawasan pertanian ke, untuk dijadikan kawasan pertempatan ke. Itu penerokaan hutan. Penerokaan hutan. Ya. Dan apakah kesannya? Kesannya akan menyebabkan apa? Ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan ekosistem. Ekosistem. Ketidakseimbangan ekosistem. Lagi apa lagi? Berlakulah hakisan tanah. Bagus. Hakisan tanah. Dibenci Allah. Kau buatlah jawapan macam tu, kau disebat di cikgu geografi, kau padan muka kau. Okey. 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 Ketidakseimbangan ekosistem, hakisan tanah. Lagi apa lagi? Okey. Okey, kawasan tadahan hujan terganggu. Okey, tadahan hujan terganggu. Okey, terganggu. Okey. Dan satu lagi. Okey. Berlaku masalah politik berlaku masalah politik. Okey, apa kena-mengena kalau politik dengan apa kena-mengena politik dengan tumbuh-tumbuhan semula jadi? Tak fahamlah, tak ada kaitan. Okey. Dilaknat Tuhan. Okey, ozon menipis. Cikgu nak tanya, kan kita tahu macam mana jaga bumi. Kenapa kerajaan Malaysia tak tahu? Okey, baik. Bukan tak tahu. Ini yang sebenarnya ramai yang salah sangka. Dia macam ni. Okey. Bukan sahaja kerajaan Malaysia, malah seluruh dunia. Seluruh dunia kalau boleh nak jaga alam. Tetapi mereka juga memerlukan bahan-bahan daripada alam ini untuk meneruskan kehidupan. Contoh, kalau nak buat rumah, mereka masih memerlukan kayu. Kalau katakan nak buat perabot, mestilah juga untuk gunakan kayu. Kalau nak dapat perubatan, kenalah ambil bahan-bahan perubatan daripada hutan dan sebagainya. Jadi, mereka memerlukan. Tetapi di samping itu, mereka juga kena jaga. Jadi, semua kerajaan di dunia ini, mereka cuba untuk bagi balance, keseimbangan di antara teroka hutan dan jaga hutan. So, diorang cari balance kat situ. Diorang tak boleh terus hapuskan pembalakan, tak boleh terus hapuskan penerokaan hutan, tak boleh. Sebab keperluan tu ada. So mereka mencari balance. Jadi nak cari balance tu yang susah. Jadi kamu kena faham. Ibaratkan macam apa tau? Macam ni. Katakan kamu nak kurus. Kamu nak kurus, kamu kata apa? Oh, aku nak kurus. Oh, punca utama saya gemuk ini adalah nasi. So saya tak nak makan nasi. Salah. Itu cara yang tak betul. Kan? Jadi itu sebenarnya bukan kepada mencari penyelesaian dengan cara itu, bukan. Kena cari keseimbangan. Of course, sebahagian daripada itu memang salah guna sebahagiannya. Tapi most of them mereka menggunakan saluran yang betul. Macam korang semua ada masalah berat badan tak? Badan yang mungkin berlebihan semua kan? Jangan salahkan nasi.
Jangan salahkan roti. Okey. Kamu sendiri yang kena jaga makan. Okey. Lepas PKP yang tak tanam pokok di kawasan bandar macam di KL. Okey. Sebenarnya kerajaan cuba menanam juga pokok di kawasan bandar macam di KL. Tetapi kalau kamu perasan ada juga. Okey, ada juga okey pokok-pokok di KL, tetapi tidak boleh terlalu banyak kerana pokok-pokok itu berisiko untuk tumbang. So bila tumbang, dia akan membahayakan pengguna kenderaan. Okey. Pengguna kenderaan tu. Jadi sebab itu is not orang kata apa solution yang kita buat tidak semestinya ianya akan menyelesaikan semua perkara. Okey. Sebab itu penting untuk kita tahu mencari keseimbangan. Senang cakap kita nak tanam pokok, tapi sebenarnya pokok juga akan memberi kesan buruk, iaitu apabila ditanam di tepi jalan raya boleh menyebabkan pokok itu tumbang dan akan menghempap, membahayakan pengguna kenderaan. Betul. Macam Brazil sama. Almost semua negara dalam dunia ini sedang menghadapi masalah mencari keseimbangan, to get balance between to preserve hutan dengan to use hutan. So nak cari balance tu susah. Boleh faham So kena ingat, pemikiran kamu tu bagus, tapi ingat not everything in this world is simply as 1 + 1 = 2. No. Sometimes 1 + 1 = 3. Sometimes 1 + 1 = 11. So dia banyak. So kena faham pemikiran ini pemikiran itu. It's not simply as 1 + 1 = 2. No. Right. So calculation is not lying. Calculation is calculation. Tetapi kalau calculation tu kamu masukkan dalam kehidupan kamu, not everything in your life you need to calculate. You see? 1 + 1 is equal to. Tetapi dalam real life, sometimes 1 + 1 = 3. Sometimes 1 + 1 = 11. So you get more than what you expect sebenarnya. So that's life. Okay. So, tapi jangan kau pula cakap, cikgu, saya kira cikgu 1 + 1 sekarang 3. Kau kira macam tu, tangan kau orang. Universe lain tu. Meta universe. Okey, baik. Okey, baik, jom. Nombor 3, ni lah dia. Jawapan nombor 3. TED Talks lah. TED Talk Okey. Dah biasa dah Madia sebenarnya. Dah biasa, cuma cikgu buat untuk para pelajar lah. Cikgu buat untuk para pelajar. TED Talks ni maknanya untuk memberikan all the advice, all the thinking out of the box. So semua itu cikgu berikan dalam kelas. So cikgu tak beri secara open lah. Dalam kelas, so kamu semua dapat. Cikgu, kenapa kerajaan tak galakkan kita untuk pasang tenaga solar? Kan jimat tenaga dan jaga alam. Betul. Tetapi kamu tahu tak bahawa alat solar itu kalau sebesar kamu punya screen PC itu, sebesar itu sahaja pun dah dekat 15,000. Kalau satu rumah pakai, nak kena pakai berapa keping? So cost dia sangat tinggi. Nampak tak? So cost dia sangat tinggi. So itu punca kenapa kerajaan tidak menggunakan, tapi ada juga di setengah tempat yang gunakan tenaga solar, ada. Ada juga. Baik, so kita lihat soalan nombor 5. Soalan nombor 5 soalan berkaitan dengan soalan yang ini, soalan kebat ni. Orang kaya-kaya je yang guna, betul. Bagaimanakah hutan paya air masin berfungsi kepada alam sekitar dan kehidupan manusia? Baik, sebiasanya soalan macam ni, berapa markah agak-agaknya? Berapa markah agak-agaknya? Bagaimanakah hutan paya air masin berfungsi kepada alam sekitar dan kehidupan manusia? 3 markah. 8 markah. Uish, banyaknya. 6 markah. Kita bagi 6 lah, 6. Kita bagi 6 markah nak? Kita buat. Baik. So, korang tengok bagi 10
Janganlah bagi 10. Okey, baik. Soalan nombor 5. Okey, bagaimanakah hutan paya air masin berfungsi? Berfungsi kepada alam sekitar dan kehidupan manusia. Okey, baik. So di sini. Dan kita akan letakkan berapa markah untuk ia? Kita letakkan dia sebanyak 6 markah. Kita letakkan dia sebagai 6 markah. So, paling penting apabila nak jawab soalan seperti ini, kamu kena tahu soalan tu nak apa. Maknanya, kamu kena faham dia sebenarnya cerita pasal apa ni. Macam Sazi kata, tak faham. Okey, Hemendran kata tak faham. So, bagaimana hutan paya air masin? Tengok betul-betul. So, untuk faham, tengok betul-betul ayat dia. Hutan paya air masin berfungsi kepada alam sekitar, dan kehidupan manusia. Maksudnya di sini apa tahu? Berfungsi, macam budak-budak sekarang cakap apa tahu? Iaitu, macam mana? Hutan paya ni function tak? Dia macam tu. Hutan paya ni function tak? Macam tak function je hutan paya ni. Hutan paya ni function ke? Betul tak budak-budak sekarang? Budak-budak zaman sekarang. Selalu kalau pengawas tu tak function dah. Betul tak? Contoh macam tu lah. So, bagaimana hutan paya air masin berfungsi? Berfungsi ni bermaksudnya, dia memberi manfaat. Maknanya bermanfaat. Ataupun kita kata memberi faedah. Bermanfaat atau memberi faedah kepada alam sekitar dan kehidupan manusia. Ya, kegunaan dia, betul. Maknanya di sini kegunaannya. Ya, kegunaan. Apakah manfaat? Apakah kegunaan dia? So, kalau untuk dapat 6 markah, kalau kita lihat nak dapat 6 markah, dia sama macam sejarah juga. Iaitu kita boleh buat 3 fakta, dan juga 3 huraian. Sama je. 3 fakta dan 3 huraian. So, daripada sini, kita cari fakta dulu. Fakta yang pertama. 2 fakta, 2 huraian, 2 contoh pun boleh juga. Baik, kita berikan apakah kegunaan hutan paya air masin kepada alam sekitar. Baik, hutan paya air masin kepada alam sekitar iaitu menjadi habitat. Menjadi habitat tumbuh-tumbuhan ataupun menjadi habitat haiwan. Haiwan di hutan paya air masin. Hutan paya air masin. Dan daripada situ contoh, berikan contoh. Seperti apa? Seperti ikan belacak. Kemudian juga menjadi habitat bagi haiwan ikan belacak. Kemudian juga seperti juga seperti binatang, binatang-binatang liar, binatang liar, kemudian burung, dan sebagainya. So itu jadi habitat. Buaya, buaya pun boleh. So itu menjadi habitat haiwan di hutan. Selain daripada haiwan, kamu mungkin boleh juga menjadi habitat haiwan dan tumbuhan. Dan tumbuhan. Dan tumbuhan apa yang ada di situ? Iaitu paya, pokok bakau. Pokok bakau, bakau minyak dan bakau api-api. So itu pertama menjadi habitat. Siap dengan huraian dia. Baik. Yang kedua, apakah kegunaan hutan paya air masin kepada alam sekitar? Ingat balik tak tentang sejarah? Iaitu memberi. Kita kata benteng pertahanan semua kan. Sebenarnya hutan paya air masin ni dia menjadi apa tahu? Dia menjadi kita kata penampan. Penampan bagi mengelakkan
Okey, hakisan laut. Hakisan laut. Penampan tu maknanya blocker lah. Dia blocker, maknanya dia block air laut daripada ombak, penampan ombak. Ya, penampan tu ya pertahanan lah, penampan ombak. Bagi mengelakkan hakisan laut, iaitu kita boleh tulis iaitu pokok bakau. Okey, pokok bakau iaitu berfungsi memecahkan ombak. Okey, memecahkan ombak supaya tidak menghakis kawasan kawasan pantai. So itu fungsi dia. Okey, penampan ombak bagi mengelakkan hakisan laut. Okey, itu huraian dia. Dan fakta yang ketiga iaitu kita boleh buat iaitu hutan paya air masin juga membekalkan pokok bakau untuk kegunaan kegiatan ekonomi manusia. Iaitu pokok bakau digunakan untuk apa? Untuk membuat arang kayu dan kayu cerucuk dalam pembinaan bangunan. Dah. So kita dah dapat inilah dia kita kata sebagai teknik dia untuk menjawab soalan geografi. Okey. So sama, teknik sama iaitu kamu kena arang kayu dengan arang batu mana lagi mahal? Arang batu. Arang batu lagi mahal. Sebab arang batu ni pembakaran dia lama. Dan juga dia perlu dilombong. Perlu digali arang batu. Tapi kalau arang kayu ni, ambil je kayu bakau, kemudian dibakar dalam suhu yang tinggi. Jadilah arang kayu. Itu perbezaan dia. Okey. Baik. Dapat dah? Kau dah dapat dah? Dah ambil jawapan ni? Kau jangan kata cikgu tak ajar nak menjawab soalan ni. Aku tangan kau sekarang. Jap, ambil. Sebelum tengah salin. Sebelum cikgu, okey. Bersilat depan korang, baik korang ambil. Kan? Kalau korang, cikgu tengah ngajar korang, jap, jawab macam ni ke? Taklah, ini point dia. Kalau nak jawab, bina ayat jawapan. Bina ayat jawapan cikgu nak ajar juga ke? Bina ayat jawapan geografi, nak? Lah, mestilah, nak juga. Okeylah. Macam mana nak bina ayat jawapan? Ingatkan korang dah tahu dah semua. Lah, korang ni. Bukan korang cikgu dah ajar ke dalam sejarah? Sama je. Okey, jomlah. Okey, atas permintaan. Okey, jom. Okey. Baik. Ayat jawapan saya budak baru. Okey, baik. Okey, hutan paya air masin. Okey, berfungsi kepada alam sekitar dan kehidupan manusia. Okey. Baik. Manusia dengan menjadi habitat haiwan dan tumbuhan. Tumbuhan. Kemudian kamu boleh tambahkan haiwan seperti Ryan Adam, salah. Itu manusia, sorry. Haiwan seperti ikan belacang. Gurau. 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 Lah kau ni kan. Tak boleh gurau, ni pantun dua kerat. Tak boleh gurau, duduk surau. Okey, baik. Haiwan seperti ikan belacak. Haiwan seperti ikan belacak, binatang liar, burung. Burung dan buaya. Membina habitat di kawasan ini. Kawasan ini. Kemudian terdapat pokok bakau. Pokok bakau minyak
dan bakau api-api, okey, yang hidup subur, okey, di kawasan ini. Okey, baik, titik. So ini adalah kita kata sebagai, okey, ini bagi jawapan bagi poin yang pertama. Baik, seterusnya, okey, macam biasa kita akan mulakan dengan penanda wacana. Selain itu, okey, hutan paya air masin. Okey, ataupun kita boleh short form kan. Jadi hutan paya ini, okey, menjadi penampan ombak. Selang ke ni? Selang pun boleh. Kalau kamu tak selang, just kamu sambungkan di bawah dia pun boleh. Okey. Itu pun boleh. Selain itu, hutan paya ini menjadi penampan. Okey, penampan ombak. Okey, bagi mengelakkan mengelakkan hakisan laut. Ya, hakisan. Okey, hakisan laut. Okey. So, kita boleh kata pokok bakau. Okey, pokok bakau berfungsi memecahkan ombak supaya tidak menghakis kawasan pantai. Titik. Gitu. Nampak tak? Ya, betul. Betul. Okey, boleh. Okey. Ya, boleh. Okey, berfungsi memecahkan ombak supaya tidak menghakis kawasan pantai dan okey, akhir sekali okey, hutan paya ini membekalkan pokok bakau okey, untuk kegunaan kegiatan ekonomi manusia. Okey. Kemudian kita boleh tu tambah pokok bakau. Okey, digunakan untuk membuat arang kayu. Okey, dan kayu cerucuk dalam pembinaan bangunan. Titik. Okey, dan so okey untuk yes. Full mark ke? Yes, full mark. So inilah kaedah bagaimana untuk kita buat ayat jawapan bagi 6 markah. Bagi 6 markah. Ingat, first of all, okay, sabar kena salin. Ingat bahawa sebenarnya okay, dia sama macam sejarah, iaitu kalau 6 markah, kita boleh buat 3 fakta, 3 huraian ataupun 2 fakta, 2 huraian, 2 contoh, boleh je. Okay, tapi selalunya masalah para pelajar ialah tak faham soalan. Contoh macam soalan tadi lah. Bagaimanakah hutan paya air masin berfungsi kepada alam sekitar dan kehidupan manusia? Dia nak apa sebenarnya cikgu? Sebab itu kita kena tengok balik perkataan tu. Iaitu kalau berfungsi maknanya function. Maknanya apakah fungsi dia, apakah manfaat dia, apakah kegunaan dia. So bila kita tengok balik hutan paya air masin berguna kepada alam sekitar dan kehidupan manusia. Bagaimana? Kena explain lah. Baru kita faham kehendak soalan. Macam mana jadi kayu api? Tak. Sebenarnya kayu bakau ini kalau kamu bakar dalam suhu yang tinggi, dia tidak akan jadi ashes. Dia tak jadi ashes. Dia akan jadi kayu yang solid tetapi dia berwarna hitam. Dia akan jadi satu yang solid tapi dia berwarna hitam. Itu perbezaan kayu bakau. Ya, dia tak, bukan semua benda jadi ashes. Kayu bakau ni dia tak jadi ashes. But unless bila dah jadi kayu bakau, kemudian bila kamu gunakan untuk kayu arang itu, dan baru dia jadi ashes. Ya, baru dia jadi ashes. Ya. Okey, dah salin semua? Kalau dah salin tulis dah. Bukan, kayu api lah. Tapi kalau batu tak boleh. Batu tu memang batu tu yang menghasilkan pembakaran.
Cuba tengok batu. Ada tak batu yang kamu boleh bakar? Batu tak boleh bakar, batu boleh dipanaskan saja. Okey. Dia berbeza, memang berbeza. Batu arang batu tu memang sejenis bahan yang memang boleh digunakan untuk pembakaran, iaitu dia akan boleh mencetuskan api lah. Tapi kayu bakar sebenarnya tak boleh. Kayu bakar tak boleh mencetuskan api. Kayu bakar tu boleh jadi kayu arang untuk apa? Syakul gunanya untuk apa? Syakul gunanya untuk apa? Untuk kamu buat barbecue kan? Kamu perlukan syakul tu lah. Sebab dia akan membakar dengan lama. Itu je. Ya, betul lah, Danish. Betul. Kesimpulannya, setiap bahan semula jadi ni adalah berbeza ciri-cirinya. Ya, betul. Dan itu, sebenarnya itu memberi satu pengajaran bahawa kalau alam semula jadi berbeza ciri-cirinya, sudah tentu manusia pun ciri-cirinya berbeza. Betul tak? Kita tak akan ada yang sama. Betul. Contoh cikgu tengok Melody dengan Sylvia. Memang ciri yang berbeza. Kemudian kemudian juga Ahmad Danish dengan Aaron. Memang ciri yang berbeza. Okay. So cikgu tak boleh treat kamu semua sama. Kena unik. Kena unik. Kena treat kamu customly. Kena customize. Korang punya cikgu kena customize service tu. Okey, badak dan ikan. Okey, badak dan ikan okey. Apa kaitan badak dan ikan tu? Okey. Okey. Baik. Okey, dah salin Dah salin, kita akan pergi kepada soalan seterusnya. Dah semua senyap aja. Korang ni kan. Okey. Sudah ke belum? Sudah. Okey, dah lah tu. Aduh, korang ni. Baik. Soalan seterusnya. Okey, iaitu soalan dia bahaskan. Tengok soalan nombor 6 bahaskan kesan negatif. Ini perkataan-perkataan yang tinggi ni. Korang kena tahu ni iaitu perkataan seperti bahaskan kesan negatif kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar dengan mengemukakan contoh yang sesuai. Baik, cikgu, bahaskan tu apa? Maknanya bahaskan ni kita kata lain bagi untuk apa? Bahaskan ini sebenarnya bermaksud bincangkan. Bahaskan tu maksudnya bincangkan. Bincangkan kesan negatif kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar dengan mengemukakan contoh yang sesuai. Means that kamu kena beri contohnya sekali. Baik, agak-agak kamu berapa markah kat sini? Okey, agak-agak kamu berapa markah kat sini yang patut diletakkan? 8. Okey, Zarif kata 8, Ahmad Danish kata 8. Lain. Aaron kata 2. Ren, geografi tak pernah bagi markah sampai 20, Ren. Okey. Kau jangan 10. Geografi punya soalan ada 10 markah ke? Soalan geografi ada 10 markah? Ada. Ada ke soalan geografi 10 markah? Mestilah tak ada. Ya, maksimum pun 8. Kan 4 fakta, 4 huraian, 4 contoh, 4 kesimpulan. Lepas tu 4F, 4H, 4C, 4K, lepas tu 4M. Okey. 4M tu 4M. 4 fakta, 4 huraian, 4 contoh, 4 kesimpulan, 4 kali mati. Okay. Baik. Banyak sangat. Dah banyak sangat, pening lah. Kan. Okey. Baik. Banyak sangat, pening tu. Okey, baik. So, apa yang kita nak buat? Okey, bahaskan tu bincangkan kesan negatif. Baik. Okey. Kita tahu, kita akan letakkan berapa markah ini? Markahnya adalah 8. Okey, 8 markah. Baik. 8 markah. Alright.
So 8 markah. Okey. 8 markah. Macam mana Baik. Korang take note soalan nombor 6 ni. Soalan nombor 6 ni kenapa cikgu nak kamu take note Kerana soalan nombor 6 ini jawapan dia sila buat